Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Vietnam dan negara Brunei Darussalam berpotensi untuk mengukuhkan kerjasama dengan memanfaatkan pertumbuhan baharu dalam ekonomi digital. Konvensyen Pemimpin Belia Brunei meneroka kaedah inovatif yang menyumbang kepada mencapai visi masyarakat dinamik dan makmur. Republik Sosialis Vietnam berharap dapat memperkukuh hubungan kerjasama dengan negara Brunei Darussalam dalam pelbagai rangka kerja dan ASEAN untuk mengekalkan keamanan, kestabilan dan kerjasama serantau. Perkara itu digariskan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara ini pada majlis resepsi sempena ulang tahun Hari Kebangsaan ke-80 negara berkenaan. Majlis diadakan semalam di sebuah hotel di Gadong. Tuan Yang Terutama Tran Anh Vu juga menyentuh kerjasama ekonomi kedua-dua buah negara mempunyai potensi untuk dipertingkatkan dan mengambil peluang dari ekonomi digital, inovasi serta kemajuan sains dan teknologi. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah hasanah, iaitu ikutan atau contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh manusia dalam semua aspek kehidupan, kemasyarakatan dan pergaulan. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Ceramah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Acara diselenggarakan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dalam usaha Jabatan Mufti Kerajaan menghidupkan projek memasyarakatkan fatwa, satu sesi forum irsyad hukum diadakan bersempena sambutan Maulidur Rasul. Majlis diadakan pagi tadi di Darul Ifta, Jabatan Mufti Kerajaan. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Maddain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Sesi forum irsyad hukum bertujuan memberikan maklumat yang jelas, lengkap dan tepat mengenai kepribadian Rasulullah dan mengajak masyarakat untuk mengamalkan dan menghayati ajaran yang dibawa baginda. Dalam usaha memperkukuh penghayatan beragama dan menzahirkan rasa cinta terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahagian pembangunan muallaf, pengupayaan muallaf Pusat Dakwah Islamiah lewat petang kemarin menganjurkan majlis rombongan dikir bersama muallaf. Rombongan terdiri daripada pegawai dan kaki tangan bahagian penyebaran dakwah dan bahagian penapisan dan pameran Pusat Dakwah Islamiah serta ahli Persatuan Nurul Islam. Majlis diisikan dengan tazkirah bertajuk hikmah dan keutamaan yang boleh kita ambil dari rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intipati tazkirah antara lain menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan yang terbaik bagi umatnya.
Mini Karnival Perpustakaan usaha mengangkat peranan perpustakaan sebagai penyimpanan khazanah warisan bangsa. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST Sendirian Berhad membina kerjasama strategik bagi melaksanakan kerjasama yang akan memberi manfaat signifikan kepada masyarakat dan negara. Perkara tersebut dimeterai semasa majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU. Majlis berlangsung petang tadi di Mutiara Exchange, Tunku. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Bagi pihak UNISA ditandatangani oleh Datuk Seri Setia, Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti berkenaan, manakala Radin Sufri bin Radin Basyuni, Ketua Pegawai Eksekutif DST, mewakili syarikat tersebut. Dengan gabungan akademik dan teknologi, kerjasama ini akan membawa impak besar kepada perkembangan bakat, inovasi dan penyelesaian digital dan meneguhkan kedudukan negara sebagai peneraju dalam ekonomi digital. Bagi mempromosi dan memperkenalkan peranan Perpustakaan Pusat Sejarah Brunei, Bahagian Perpustakaan dan Pembelajaran menganjurkan mini karnival perpustakaan, simposium perpustakaan dan pameran. Majlis perasmian mini karnival berkenaan diadakan pagi tadi. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Kalbi binti Haji Wahsafillah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, dalam ucap tama antara lain menyentuh kepentingan melestarikan khazanah sejarah Brunei dalam memastikan kesinambungan identiti nasional. Dibukakan selama 3 hari, acara dihasrat dapat mengangkat peranan perpustakaan sebagai pusat penyelidikan, penyimpanan khazanah warisan bangsa dan sumber ilmu yang sentiasa relevan. Pada sebelah petang, 3 kertas kerja dibentangkan di mini karnival perpustakaan, simposium perpustakaan dan pameran. Kertas kerja penyimpanan khazanah warisan negara amalan terbaik Arkib Malaysia. Antara lain mengungsikan Arkib Negara Malaysia yang melaksanakan pelbagai amalan terbaik yang menjadi rujukan di peringkat nasional dan antarabangsa. Kertas kerja memelihara memori institusi di dalam era digital, peranan perpustakaan Universiti Teknologi Brunei dalam memastikan pengetahuan untuk masa depan. Menyelidik bagaimana perpustakaan UTB memainkan peranannya dalam memelihara khazanah sejarah. Sementara itu, Pusat Sejarah Brunei mengungsikan kertas kerja mengenai peranan perpustakaan Pusat Sejarah Brunei dalam melestarikan khazanah sejarah negara. Konvensyen Pemimpin Belia Brunei kali ke-6 merupakan wadah bagi pemerkasaan belia. Dilancarkan pagi tadi, konvensyen berkenaan membolehkan para pemimpin belia meneroka kaedah inovatif dalam menyumbang kepada Wawasan Brunei 2035. Acara berlangsung di sebuah hotel di Anggrek Desa. Konvensyen memberi peluang kepada para peserta terlibat secara interaktif dalam aktiviti berpasukan yang direka bagi mengukuhkan kolaborasi dan kepimpinan masing-masing. Acara dikendalikan bersama oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, Pejabat Wawasan Brunei dan syarikat Dynamic Technologies. Tahun ini, penaja emas acara, syarikat Brunei Fertilizer Industries dan syarikat Methanol Brunei menonjolkan komitmen mereka kepada pembangunan kapasiti belia dan pendidikan. Sebuah keluarga di daerah Blight menerima rumah bantuan amal dalam majlis doa selamat dan kesyukuran serta majlis penyerahan anak kunci rumah petang tadi. Majlis berlangsung di Kampung Tunggulian, Sungai Liang. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Wakil dari penaja utama pembinaan rumah tersebut, syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad, menyampaikan kunci rumah kepada penerima
Dayang Mutirah binti Abdullah. Projek rumah bantuan amal tersebut dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dapat rumah. Siapa nak bersyukur, siapa nak gembira dalam 32 tahun. Syukur, benar-benar syukur. Syarikat Imagine Sendirian Berhad menandatangani perjanjian perkongsian strategik dengan Topan Equaria Private Limited dan Huawei Teknologi Brunei Sendirian Berhad bagi mempercepatkan perjalanan transformasi digital negara. Hadir Dayang Juliana binti Ali Ahmad, pemangku ketua eksekutif pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI. Kerjasama seumpamanya menandakan langkah penting dalam evolusi berterusan syarikat Imagine sebagai penyedia telekomunikasi tradisional ke arah syarikat teknologi dinamik selain komited menyampaikan platform inovatif dan perkhidmatan yang menyokong wawasan Brunei 2035. Majlis penandatanganan berlangsung di Bandar Seri Begawan. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada dalam monsun barat daya. Pada lazimnya akan berterusan sehingga hujung bulan September. Keadaan cuaca aktif diramalkan masih berterusan sehingga hari Ahad ini. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Manakala keadaan laut pada amnya diparas sedikit dengan ketinggian ombak antara 0.4 meter hingga 0.8 meter. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menasihati orang ramai untuk mengambil langkah awal akan kejadian cuaca aktif diramal berlaku. Persembahan pentas perayaan terus menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-79. Di Bandar Seri Begawan dimeriahkan dengan persembahan Unfriendly Band dan Muem Band. Di daerah Belait diadakan pertandingan nyanyian anjuran Persatuan Gerakan Ibu Tunggal. Hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, persembahan Pesta Malam Irama anjuran The Reality Band menyerikan pentas perayaan daerah Tutong. Persembahan kugiran dari Upbeat Band pula menyerikan pentas perayaan di daerah Temburong. Dua orang perwakilan Mastera Brunei Darussalam bertolak meninggalkan negara bagi menghadiri sidang ke-29 Majlis Sastera Asia Tenggara Mastera dan rangkaian kegiatan Mastera. Persidangan berlangsung sehingga 12 September Perpustakaan Negara dan Muzium Peranakan Singapura. Rombongan terdiri daripada Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah selaku pakar bidang sastra kritikan dan Dr. Maslin bin Haji Jukin alias Jukim selaku pakar bidang sastra tradisional dari Universiti Brunei Darussalam. Antara program dan projek yang diukayahkan semasa pelaksanaan sidang ke-29 Mastera 2025 ialah pelaksanaan projek pemasyarakatan dan pengiktirafan Mastera, iaitu Seminar Antarabangsa Kesusastraan Asia Tenggara Sakat dan penyampaian hadiah terjemahan Mastera. Satu operasi bersepadu dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama bersama Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di salah sebuah rumah di kawasan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Mumong, Kuala Belait.
Hasil pemeriksaan mendapati 39.8 kilogram sayap ayam mentah dibawa masuk ke negara ini tanpa permit import halal. Kesemua sayap ayam mentah tersebut dirampas dan kes diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan dan tindakan lanjut. Kementerian Hal Ehwal Ugama mengingatkan orang ramai bahawa membawa masuk daging mentah ke negara ini hendaklah disertakan dengan permit import halal daripada Majlis Ugama Islam Brunei. Bekalan air di beberapa kawasan di daerah Belait akan terjejas berikutan kerja-kerja pemasangan injap baru di loji rawatan Agis-Agis bermula esok. Kerja-kerja tersebut dijalankan bermula pukul 9 malam. Sementara itu, kerja-kerja penyucian tangki air dan samputat akan dijalankan pada 11 September bermula pukul 9 pagi. Kawasan yang terlibat Kampung Putat dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja penyucian tangki batu 15 juga akan dijalankan pada 11 September bermula 9 pagi. Bagi pembekalan tangki air, hubungi talian Darussalam 123. Kejohanan bola sepak Piala Keputeraan antara kementerian-kementerian, pasukan Jabatan Perdana Menteri dan pasukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bakal berentap dalam perlawanan akhir setelah masing-masing lakar kemenangan bergaya dalam saingan separuh akhir petang kemarin. Dalam perlawanan separuh akhir yang diadakan di Padang dan Belapan, Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas menyaksikan pertemuan di antara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan tersebut, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menewaskan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan 9-0. Dalam satu lagi perlawanan separuh akhir di Padang Kebajikan, Kompleks Sukan Berakas menyaksikan pertemuan di antara pasukan Jabatan Perdana Menteri dengan Kementerian Pertahanan. Jabatan Perdana Menteri mengalahkan Kementerian Pertahanan 7-1. Perlawanan akhir di antara pasukan PMO dan MOHA dijadualkan berlangsung pada Sabtu ini di Kompleks Sukan Berakas pukul 8 malam. Perkembangan perlawanan kelayakan zon UEFA ke Piala Dunia 2026. Beberapa perlawanan berlangsung awal pagi tadi melibatkan beberapa kumpulan. Antara menjadi tumpuan, Kosovo menewaskan Sweden 2-0 bagi aksi kumpulan B. Switzerland menang ke atas Slovenia 3-0